Dalam bab ini kita akan pelajari berbagai jenis kesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke bab 7 iaitu kesan fotoelektrik. Sebenarnya bagian ni kita ada satu video tapi saya tak dapat tunjukkan video tersebut. Okey, kita terus kepada kesimpulan saja. Okey, ciri-ciri fotoelektrik boleh dikaji dengan susunan litar yang menggunakan sel foto seperti yang ditunjukkan dalam rajah 7.7. Okey, yang pertama, apabila permukaan logam yang pekat cahaya katod disinari dengan alat cahaya tertentu, elektron akan dipancarkan dari permukaan logam. Jadi elektron ini yang kita namakan fotoelektron. Boleh lihat di dalam gambar rajah ni. Kemudian fotoelektron yang terpancar itu akan ditarik ke anod yang berkeupayaan positif. Yang ketiga, pergerakan fotoelektron dari katod ke anod akan menghasilkan arus di dalam litar. Jadi miliammeter akan menunjukkan nilai arus. Dalam rajah tu kita boleh lihat jarum dia. Jarum miliammeter akan terpesong. Okey, rumus-rumus seperti E sama dengan HF dan L sama dengan HP melibatkan pemalas Planck H. Bagaimanakah nilai pemalas ini dapat ditentukan di dalam makmal? Okey, ini adalah kesimpulan tadi. Kesimpulan daripada uji kaji kita di atas tadi. Voltan peraktifan VA boleh diperoleh melalui pintasan V daripada graf L melawan V seperti yang ditunjukkan dalam rajah 7.9 di bawah. Voltan peraktifan VA juga mempunyai linear dengan satu L seperti yang ditunjukkan dalam rajah 7.10. Kecenderungan graf VA melawan satu L M bersamaan dengan nilai HCE. Oleh itu nilai pemalas Planck boleh ditentukan sebagai MEC. Okey. Seterusnya, kesan fotoelektrik berlaku apabila cahaya menyinari permukaan suatu logam. Elektron dalam logam menyerap tenaga dari cahaya dan terlepas dari permukaan logam. Menurut teori klasik, gelombang cahaya merupakan spektrum yang mempunyai tenaga selanjar. Okey. Saya ambilkan highlight. Okey, menurut teori klasik ini, gelombang cahaya merupakan spektrum yang mempunyai tenaga selanjar. Kesan fotoelektronik seharusnya boleh berlaku pada sebarang frekuensi gelombang cahaya. Jadi cahaya terang mempunyai kandungan tenaga yang tinggi dan boleh mengeluarkan elektron dengan cepat. Jadi cahaya yang mana pula mempunyai kandungan tenaga cahaya yang rendah, maka elektron memerlukan masa yang lebih panjang untuk menyerap tenaga yang cukup bagi membolehkannya terlepas dan keluar dari permukaan logam. Itu adalah sedikit berkaitan dengan teori klasik dengan kesan fotoelektrik. Okey, dalam eksperimen kita ada buat di dalam buku teks. Cuma cikgu tak bincangkannya di sini. Cikgu just ambil hasil dia. Okay, hasil eksperimen yang mengkaji kesan fotoelektrik menunjukkan bahawa pemancaran fotoelektron hanya berlaku pada frekuensi gelombang cahaya yang melebihi suatu nilai tertentu tanpa dipengaruhi oleh keamatan cahaya di sini.
tanpa dipengaruhi oleh keamatan cahaya ni. Fotoelektron juga dipancarkan serta-merta. Ni tengok. Dia ada serta-merta pada frekuensi cahaya tersebut, sungguh pun keamatan cahaya adalah rendah. Okay, kita lihat satu persatu daripada rajah ini yang menunjukkan ciri-ciri kesan fotoelektrik ini. Okey, semakin tinggi frekuensi foton cahaya, semakin tinggi juga tenaga kinetik fotoelektron yang dipancarkan daripada permukaan logam. Maksudnya di sini kita boleh tengok bila frekuensi foton cahaya itu tinggi, tenaga kinetik elektron juga adalah tinggi, ya. Jadi kemudian yang kedua, frekuensi minimum yang dapat mengeluarkan elektron dikenali sebagai frekuensi ambang atau F0 bagi sesuatu logam. Okay, itu adalah istilah bagi frekuensi yang minimum juga mengeluarkan elektron. Dan yang ketiga, tenaga kinetik fotoelektron tidak bergantung pada keamatan cahaya. Keamatan cahaya yang bertambah tidak akan menghasilkan fotoelektron yang lebih bertenaga kinetik. Ingat, jadi tenaga kinetik ini tidak bergantung kepada keamatan cahaya. Ia tidak akan bertambah. Walaupun keamatan cahaya itu bertambah, fotoelektron tidak akan bertambah tenaga elektriknya. Dan yang keempat, fotoelektron dipancarkan serta-merta apabila permukaan logam disinar dengan cahaya. Cuba lihat gambar rajah di sini. Ini logam, ini adalah pancaran termion. Lihat, apabila cahaya memancarkan logam, fotoelektron akan dipancarkan. Fotoelektron akan dipancarkan serta-merta. Okay, kalau lihat gambar yang pertama ni, pengeluaran elektron dari permukaan logam melalui pancaran termion mengambil masa yang lama. Ya, mengambil masa yang lama. Tetapi pengeluaran elektron dari permukaan logam melalui kesan fotoelektrik berlaku secara serta-merta. Itu beza dia. Ini berlaku secara serta-merta, ini makan masa untuk elektron itu keluar daripada permukaan. Okey. Seterusnya. Jadi ini adalah latihan formatif bagi 7.3. Ini apa dia kamu jawab di dalam buku sebagai latihan. Tadi cikgu bertanya apakah ini masukkan dengan kesan fotoelektrik ini. Apakah maksud kesan ini? Adakah cahaya terang akan memancarkan lebih banyak fotoelektron daripada permukaan logam berbanding dengan cahaya malam yang berfrekuensi sama? Ataupun kemudian nombor 3, nyatakan 4 ciri saja. Cikgu nak 4 ciri kesan fotoelektrik yang diperoleh secara eksperimen. Dan kemudian nombor 4, mengapakah fotoelektron dipancar serta-merta dari permukaan logam apabila disinari dengan cahaya yang berfrekuensi tertentu. Dan yang kelima, soalan terakhir, mengapakah keamatan cahaya yang bertambah tidak meningkatkan tenaga kinetik fotoelektron? Ini tadi cikgu dah terangkan juga. Okay, seterusnya kita nak masuk ke bahagian 7.3. Terima kasih untuk 7.2. Kita akan masuk terus kepada teori fotoelektrik Einstein. Kita nak tengok apakah teori tersebut di bawah Einstein. Okey, pada tahun 1905, lama dah tu kan, Albert Einstein telah mengemukakan teori fotoelektrik yang berjaya menerangkan kesemua ciri kesan fotoelektrik tadi. Dia berjaya menerangkan kesemua ciri ini bagi eksperimen yang berkaitan. Beliau mendapat anugerah hadiah Nobel. Dia dapat anugerah ni pada tahun 1921 atas kejayaan ini.
Teori ini telah dinamakan sebagai teori fotoelektrik Einstein. Itu nama teori yang diberikan kepada penemuan dia. Einstein mengaplikasikan idea kuantum tenaga yang dikemukakan oleh Max Planck. Beliau mencadangkan bahawa tenaga dibawa oleh zarah cahaya iaitu foton. Di sini baru kamu dengar perkataan foton yang merupakan adalah zarah cahaya. Tenaga setiap foton adalah berkadar terus. Ia adalah berkadar terus dengan frekuensi cahaya. Maksudnya foton ni berkadar terus dengan frekuensi cahaya F dan dapat ditentukan melalui persamaan yang berikut. Kita lihat persamaan ni. E sama dengan H F. H itu ialah pemalas Planck. 6,63 darab 10 kuasa negatif 34 joule per second. Kita nak cari H. Okey, seterusnya. Setiap kuantum cahaya, saya besarkan ni. Kita ada space yang banyak, kita boleh besarkan. Okey, boleh nampak muka saya juga. Okey, setiap kuantum cahaya ialah paket tenaga yang diskrit. Dapat paket-paket tenaga dalam satu alur cahaya yang menyinari permukaan logam. Apabila satu foton tiba di permukaan logam, foton kita ni satu foton yang tiba di permukaan logam, tenaga foton tersebut akan diserap sepenuhnya. Akan diserap sepenuhnya oleh elektron dalam logam tersebut. Diserap oleh elektron. Tenaga ini kemudian digunakan untuk membebaskan elektron daripada logam dan selebihnya menjadi tenaga kinetik fotoelektron. Ini tenaga kinetik fotoelektron tadi. Lazimnya elektron pada permukaan logam akan memperoleh tenaga kinetik maksimum berbanding dengan elektron yang berada di dalam logam. Di dalam logam ya, tinggal. Yang berada di permukaan lebih mempunyai tenaga kinetik berbanding dengan yang berada di dalam. Okey, cuba kita lihat ni kita ada persamaan di sini. Bagi elektron yang terletak pada permukaan logam, ini permukaan logam. Tenaga foton sama dengan tenaga minimum yang diperlukan untuk membebaskan fotoelektron. Dia sama dengan tenaga minimum yang diperlukan untuk membebaskan fotoelektron. Kita tambahkan dengan tenaga kinetik maksimum fotoelektron. Tambah. Jadi formula dia, E itu adalah tenaga foton sama dengan W tenaga minimum tadi tambah dengan K maksimum. Ini adalah tenaga kinetik yang maksimum bagi fotoelektron. Kemudian E tadi kita tahu E sama dengan HF kan. Daripada formula yang sebelum ni, ni E sama dengan HF. Kita bawa ke sini. Sama dengan W dan tambah 1/2 MV kuasa 2. Sebab kinetik daripada tingkatan 4 kita dah belajar formulanya adalah 1/2 MV kuasa 2. Jadi kita tukarkan saja bentuk K ni menjadi 1/2 MV kuasa 2. Max ini. Okey, kemudian kita pusingkan formula. Pusing formula. Kemudian kita letakkan 1/2 M kuasa 2 di depan. Sama dengan HF tolak dengan W. Jadi persamaan fotoelektrik Einstein untuk kesan fotoelektrik adalah selaras dengan prinsip keabadian tenaga. Prinsip keabadian. Okey, seterusnya kita lihat yang ini pula.
Okey, pada frekuensi ambang F dot, fotoelektron dikeluarkan tanpa memiliki sebarang tenaga kinetik. Fotoelektron dikeluarkan tanpa memiliki sebarang tenaga kinetik 1/2 mv kuasa 2. Next. Sama dengan 0. Okey, tidak ada langsung pada frekuensi ambang. Maka kosong sama dengan hash F dot tolak dengan W. Okey, W pula sama dengan hash F dot. Okey. Okey, gantikan W dengan sama dengan hash F dot dalam 1/2 mv kuasa 2 max, di mana ia akan jadi hash F tolak W. Itu adalah persamaan pertama first ya. Kemudian kamu redukkan dia 1/2 mv kuasa 2 hash F tolak hash F dot. Kamu ambil daripada ni persamaan ini ya. Ini sama. Kemudian 1/2 mv kuasa 2 sama dengan keluarkan yang satunya hash tinggal F tolak F dot. Jadi itu adalah persamaan. Kenapa ada yang ni? Kan ni? Okey, fungsi kerja dan frekuensi ambang bagi kesan fotoelektrik. Ini pula adalah fungsi kerja. Tenaga minimum yang diperlukan untuk fotoelektron terlepas dari permukaan logam dikenali sebagai fungsi kerja. Frekuensi minimum foton cahaya yang menghasilkan kesan fotoelektrik dinamakan frekuensi ambang. Ini yang tadi yang kita panggil frekuensi minimum foton cahaya. Ia menghasilkan kesan fotoelektrik yang dinamakan frekuensi ambang. Hubungan antara tenaga kinetik maksimum fotoelektron Kmax dengan frekuensi cahaya F ditunjukkan dengan graf dalam rajah 7.12. Ini adalah grafnya. Atas sedikit. Graf tersebut merupakan garis lurus dengan kecerunan positif dan tidak melalui titik asalan. Nilai frekuensi ambang M dot ialah nilai pada pintasan fraksi frekuensi. Okey. Jadi di sini kita boleh lihat yang ada kesan fotoelektrik adalah bahagian ini ya. Kemudian kita akan mula daripada F dot di sini. Jadi di sini ada terdapatnya kesan fotoelektrik. Ini adalah graf Kmax melawan F. Kmax X ini adalah F dot. Okey. Jadi ini adalah contoh graf garis lurus yang mempunyai kecerunan positif dan tidak melalui titik asalan. Okey, hubungan antara fungsi kerja dan fungsi ambang bagi suatu logam boleh juga ditentukan melalui hubungan WSF dot. Ni FF dot. Yang dot ni adalah kecil lah sebenarnya. Jadi fotoelektron akan memperoleh tenaga kinetik apabila frekuensi cahaya melebihi frekuensi ambang. Semakin tinggi frekuensi ambang sesuatu logam, semakin tinggi nilai fungsi kerja. Hal ini bermaksud tenaga minimum yang diperlukan untuk kesan fotoelektrik berlaku adalah tinggi. Logam yang berbeza mempunyai nilai frekuensi ambang yang berbeza seperti yang ditunjukkan dalam rajah 7.13. Ini gambarnya. Kita lihat gambarnya. Okey, cikgu letak cikgu sebelah ni dulu. Okey, tukar-tukar ya. Ini okey. Okey, ini adalah rajah 7.13 graf Kmax melawan F bagi jenis logam yang berbeza. Okey, kalau kita lihat di sini logam A yang berbeza dengan logam B dan logam C. Tetapi kecerunan grafnya adalah sama. Okey. Dan kecerunan grafnya adalah sama. Okey, tinggal lihat itu beza dia. Kita panggil semakin tinggi frekuensi ambang sesuatu logam tersebut, semakin tinggi nilai fungsi kerja tersebut. Okey.
Jadi logam yang berbeza tadi mempunyai nilai frekuensi ambang yang berbeza. Frekuensi ambang yang berbeza. Okey, tak sini je. Cahaya biru. Okey, kita nak menyelesaikan masalah menggunakan persamaan Einstein untuk mesin fotoelektrik. Okey, contoh 1. Cahaya biru yang berfrekuensi 6.67 dan 10 kuasa 14 Hz disinarkan ke atas permukaan logam cesium yang bersih. Berapakah tenaga kinetik maksimum fotoelektron yang terpancar keluar? Dia nak kamu cari berapakah tenaga kinetik. Fungsi kerja cesium diberikan, formula Planck juga diberikan. Okey, untuk dalam penyelesaian, kamu kena perhatikan langkah-langkah yang betul untuk menyelesaikan masalah. Langkah yang pertama, kamu kena kenal pasti dahulu masalah apa. Okey, kita ada masalah tenaga kinetik maksimum fotoelektron. Kita perlu cari berapakah tenaga kinetik. Okey, langkah kedua mengenal pasti maklumat yang diberikan. Kita tengok langkah yang kedua. Cikgu naikkan sedikit. Frekuensi kita ada, maklumatnya, fungsi kerja ada, formula Planck ada. Jadi semua maklumat sudah diberikan. Kemudian mengenal pasti rumus yang boleh kita gunakan. Barulah kita lihat kepada rumus. Okey, rumus ini sudah diberikan sebelum ini kan. HF sama dengan W tambah K max. Jadi ini adalah rumus yang kita akan gunakan dalam menyelesaikan masalah ini. Dan keempat, menyelesaikan masalah secara numerikal. Jadi kita cuma pusing saja K max ini ke depan dan ke belakang. Ingat, SF akan contoh ini stay sini. Tolak W. Okey, masukkan nilai, ini dia tak tukar lagi ya. Okey, kemudian ini W, ini K. Kemudian nak cari K, HF akan tolak kepada W. Dia tolak. Masa tolak tu pun kena betul lah cara penolakan dia. Sebab yang titik ni dia boleh gerak sebenarnya. Boleh menyebabkan kamu ada kesilapan pada bahagian 10/20 ni. Joule. Walaupun unitnya adalah betul, tapi kalau prefix dia salah, salah lah juga kan jawapannya. Okey, seterusnya. Contoh yang kedua, Raja 7.14 menunjukkan graf perubahan tenaga kinetik bagi fotoelektron yang dibebaskan daripada logam lithium untuk frekuensi cahaya yang berlainan. Tentukan frekuensi ambang apabila graf dan hitungkan nilai fungsi kerja bagi logam lithium formula Planck. Okey, formula Planck ni memang diberikan. Okey, frekuensi ambang diberikan sudah. Formula Planck juga diberikan fungsi kerja. Kita gunakan formula W sama dengan H F dot. So kita tahu kerja adalah W tadi kan. Jadi kita masukkan saja. Masukkan nilai H, masukkan nilai F dot. Tadi kamu akan dapatlah jawapan. Jadi graf yang kita hasilkan seperti inilah. Ini K-max berlawan dengan lebih kurang macam ni. 5.6, 10 kuasa 14. Okey, kita ada contoh yang ketiga. Berapakah, kita turunkan dulu dulu. Berapakah laju maksimum fotoelektron yang terpancar apabila cahaya monokromatik lambda sama dengan 550 nanometer disinarkan ke atas logam yang mempunyai fungsi kerja 2 elektron volt. Okey, kita diberikan HC adalah 1.243 darab 10 E volt. 1 E volt itu adalah ini adalah 1.6 darab 10 negatif 19
Joule lah. Manakala jisim elektron M9 dalam 11 atau 1 dalam 10 kuasa negatif 31 kg. Okey, menyelesaikannya, panjang gelombang sudah diberikan, lambda sama dengan 550. Daripada soalan. Panjang SF juga diberikan. Ni. 1 EV adalah sama dengan 1.6 dalam 10 kuasa negatif 19 Joule. Kemudian jisim elektron adalah sama dengan M9 dalam 10 kuasa negatif 31. Okey. Jadi A sama dengan HC bahagi dengan lambda. Ini adalah formula yang kamu kena guna. Jadi kamu masukkan saja nilai ke dalam formula tersebut dan kamu akan dapati kat jawapan kamu adalah 226 volt ataupun elektron volt. Dia punya formula. Kemudian maka 1/2 MP kuasa 2 max ni. Ini dekat sorry. Okey, ni ya. Max sama dengan 2.26 tolak 22. Kemudian 0.26 elektron volt. Dia berkira masukkan nilai dia 0.26 dalam 1.6 dalam 10 negatif 19 dalam jadi dengan 4.16 dalam 10 kuasa negatif 20. Jadi max ini adalah punca kuasa 2 adalah 4.6 4.16 dalam 10 kuasa 2. So yang ni bawah ya, ibu bagi dengan 9.11 dalam 10 negatif 31. Jadi 3.02 ini darab dengan 10 kuasa 5 yang kamu akan dapat jawapannya. Sekarang juga tengok ada kes macam ni ya. Okey, ini pula merupakan contoh yang ketiga. Berapakah laju maksimum fotoelektron yang terpancar keluar apabila cahaya monokromatik berlambda 550 nanometer disinarkan ke atas logam yang mempunyai fungsi kejar 2 elektron volt. Sudah diberikan adalah 1.243 dalam 10 kuasa 3 elektron volt nanometer. 1 elektron volt adalah sama dengan 1.60 dalam 10 kuasa 19 Joule. Jisim elektron M sama dengan 9.11 dalam 10 kuasa negatif 31 kilogram. Okey, penyelesaiannya kita tengok panjang gelombang lambda diberikan sama dengan 550 nanometer. Dan Hc sama dengan 102.243 dalam 10 kuasa 3 elektron volt nanometer. Itu semua ni maklumat yang diberikan dalam soalan. Kemudian kita tahu jisim elektron juga diberikan. Gunakan formula E sama dengan Hc sama bahagi dengan lambda sini. Ini adalah formula yang kita gunakan tadi. Dan bila dah tahu formula ni, kita cuma masukkan saja nilai dia. Hc sudah diberikan ni, atas ni. Masukkan saja nilai dia. Kemudian bahagi dengan lambda. Lambda adalah 550 tadi kan. Okey, kemudian kita keluarkan formula 1/2 MB kuasa 2 pula untuk tenaga kinetik ni kan. 2.26 tolak dengan 2 volt. Jadi 2.26 tadi kan. Kita kena tolakkan dengan nilai fungsi kejar tu 2 volt. Elektron volt. Okey, selepas tu jawapannya 0.26 elektron volt. Jadi 0.26 darab dengan 1.6. Sebab kita tengok berapa dalam 1 elektron volt. Dalam 10 kuasa negatif 19 Joule. So, jawapannya dalam Joule 4.16 dalam 10 kuasa negatif 20 darab negatif 20 Joule.
Kemudian cari nilai Vmax sebab dia nak laju maksimum fotoelektron. Daripada formula ini tadi, tinggalkan Vmax saja dan yang lain kalau pindahkan ke sebelah ni. Dia akan ada punca kuasa 2 sebab dia ada V kuasa 2. Jadi jawapan akhirnya adalah 3.02 dan 10 kuasa 5 per saat. Ini gunakan kalkulator saja. Ya? Okay. Okay, kemudian contoh yang kelima, apabila sebuah sel foto disinari dengan cahaya merah, lambda 1 adalah 750 nanometer. Dan kemudian disinari dengan cahaya biru, yang biru pula lambda yang kedua adalah 460 nanometer. Didapati tenaga kinetik maksimum fotoelektron yang terpancar oleh cahaya biru, yang cahaya biru ni 2 kali ganda daripada cahaya merah. Jadi soalannya, berapakah fungsi kerja bahan fotoelektrik dalam sel foto tersebut? Soalan kedua, berapakah panjang gelombang ambang bagi bahan fotoelektrik tersebut? Okey, penyelesaian dia, keluarkan semua maklumat dahulu. Panjang gelombang merah, panjang gelombang biru. Tenaga kinetik maksimum fotoelektron merah adalah K1. Tenaga kinetik maksimum fotoelektron cahaya biru adalah 2K sebab dia kata tadi 2 kali ganda daripada cahaya merah. Okay. Fungsi kerja sama dengan W. Menurut Planck adalah ini, laju cahaya dalam vacuum juga diberikan. Digunakan formula yang mula-mula kita belajar tadi, HF sama dengan W sama dengan KF. Jadi Hc bagi dengan lambda, itu sama dengan HF, sama dengan W tambah K. Okay, masukkan nilai H, masukkan nilai C, masukkan nilai lambda sama dengan W tambah K1. Kemudian kita jadikan dua persamaan. Ini dah mahal matematika ni. Ini adalah persamaan yang pertama. Okay. Kemudian yang kedua, kita gunakan panjang gelombang yang lain pula dengan K2. Jadi ini adalah persamaan yang kedua. Gunakan. Okey. Persamaan pertama darab dengan 2, tolak dengan 2. Okey. Ini cara dia. Tolak dengan 2. So, jawapan akhir untuk kerja W sama dengan 9.80 dalam 10 kuasa negatif 20 Joule. Ini adalah fungsi kerja dia. Okey, kalau tengok B, panjang gelombang ambang. Gunakan formula ini saja, masukkan nilai, awak akan dapat berapakah panjang ambang gelombang tersebut. Ya. Okey, mudah saja. Okey, ini pula adalah penghasilan arus foto elektrik dalam sebuah litar sel foto. Ini ajar litar sel foto di mana sini adalah bateri miliampere, kita masuk sini. Di sini adalah anode, di sini pula adalah vacuum dalam ni. Ini pula adalah kepingan katod di mana cahaya akan menuju ke katod. Ini pula adalah tube kaca. Darjah 7.15 menunjukkan sebuah litar sel foto yang terdiri daripada sebuah tube kaca yang di vacuum. Dalam vacuum tak ada udara. Katod yang disaduti dengan logam pekat cahaya, katod ni berbentuk semi silinder dan disambungkan kepada keupayaan negatif. Anod ialah satu dot logam yang dipasang sejajar dengan paksi semi silinder katod dan disambungkan kepada keupayaan positif. Apabila sel foto disinari oleh cahaya, hasilan arus foto elektrik akan terhasil dalam litar. Jadual 7.5 merupakan dua contoh sel foto. Ini adalah dua contoh sel foto yang dihasilkan daripada yang tadi. Ini penghasilan arus foto elektrik bagi sel foto yang diselapkan cesium dan juga lithium tadi. Okey, contoh yang kita lihat cesium dulu. Ini bahagian katod dan ini dalam sebelah dalam ini adalah cesium. Elektron yang biru ni elektron keluar.
Sebenarnya anode, cahaya akan dipancarkan dan elektron akan keluar serta-merta. Tengok dia punya bacaan dalam mikro ampere. Okay, kalau lithium, cahaya dipancarkan, elektron juga akan keluar. Okay, ini adalah katod. Dalamnya adalah lithium. Kalau ni tadi katod di luar juga, dalam adalah cesium. Fungsi kerja cesium W sama dengan 2.14 elektron volt. Frekuensi ambang sudah diberi kami panjang gelombang maksimum untuk menghasilkan arus fotoelektrik adalah lambda sama dengan 579. Ini pun sama fungsi kerja lithiumnya, fungsi ambangnya, gelombang maksimum untuk menghasilkan arus fotoelektrik adalah 496. Dia berbeza antara cesium dan lithium ni. Okay, secara keseluruhannya semakin tinggi fungsi kerja logam, semakin pendek panjang gelombang maksimum yang diperlukan untuk menghasilkan arus fotoelektrik. Apabila keamatan cahaya bertambah, arus fotoelektrik dalam litar sel foto turut bertambah. Maksudnya berkata arus itu. Okey, rasanya sampai sini sajalah pembelajaran kita pada hari ini. Ini pula adalah aktiviti 7.9 yang perlu kamu lakukan secara berpasangan. Belum habis ya, kita ada aplikasi. Lupa kita ada aplikasi lagi. Okey, ini ada aplikasi, nampak tak ni? Saya nak apa? Ini panel suria. Solar panel. Solar panel kan lampu LED. Lampu LED ya. Okey, salah. Okey, aplikasi kesan fotoelektrik Kajah 7.16 contoh aplikasi kesan fotoelektrik. Lampu LED di sepanjang jalan raya yang beroperasi dengan sel suria adalah jimat tenaga dan mesra alam. Tak perlu nak salurkan elektrik. Sebab kita dah ada cahaya matahari. Pada waktu siang, kesan fotoelektrik sel suria membolehkan tenaga elektrik disimpan dalam bateri. Okey. Pada waktu malam, lampu LED akan menyala apabila dibekalkan kuasa daripada bateri tersebut. Malam saja dia akan buka. Okey, seterusnya Nol kompleks. Pernah pergi nol kompleks solar power plant. Ini yang paling besar. Yang terletak di Gurus Haram merupakan sebuah stesen yang kuasa mempunyai susunan sel suria yang terbesar di dunia. Tengok bawah ni semuanya ada sel suria. Panel solar. Stesen ini dijangka siap dibina pada tahun 2020. Maksudnya tahun lepas baru siap dibina dan mampu menghasilkan kapasiti 580 megawatt untuk penggunaan 1 juta penduduk. Okey, pengesan cahaya pada pintu automatik. Biasanya sinilah. Ni mesin automatik ni. Menggunakan alur cahaya inframerah dan sel foto sebagai suis. Apabila lintasan cahaya diganggu, pengaliran arus fotoelektrik dalam litas sel foto akan terputus. Dan pintu akan kekal dalam keadaan terbuka. Seperti dia pandai automatik buka, tutup. Bila kamu mengalu dia. Okey, seterusnya adalah kita tarik sini dia gambar kita. Pengesan imej merupakan komponen utama dalam kamera resolusi tinggi. Komponen ini digunakan untuk menukarkan cahaya kepada elektrik yang boleh diproses menjadi imej digital. Okey, hampir semua aktiviti dalam stesen angkasa antarabangsa ISS International Space Station bergantung pada sumber elektrik yang terhasil daripada panel suria. Sebab mereka di luar sana, mereka terlalu hampir. ISS memberi 16 sayap panel suria dan setiap panel memberi 33,000 sel suria yang bersaiz 30 meter dan 12 meter. Panel ini mampu menjanakan 84 hingga 120 kW tenaga elektrik.
Okey, ini baru kita siap selesai bab 7. Ini adalah latihan bagi kamu. Praktis formatif 7/3. Tulis persamaan fotoelektrik estate yang akan masuk ketiga-tiga ni. Lakarkan graf dan apa yang diwakili oleh keseluruhan. Dan nombor 3 ni adalah kirakan. Okey. Alright, rasanya sampai sini sajalah kita punya pembelajaran cikgu dan berharap kamu faham. Kiranya masih ada yang tidak faham, bolehlah menghantar ke Telegram cikgu soalan-soalan kamu. Okey, terima kasih semua. Bye-bye.